Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إني استودعك ما علمتني فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama pada malam ini dan dapat menunaikan sembahyang maghrib secara berjemaah dan dapat berwirid bersama imam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi ganjaran kepada kita di akhirat nanti, dan mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam keredaan Allah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang dijami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah min ahlil jannah, jadi daripada ahli-ahli syurga. Jadi sambungan kitab kita yang bernama Hidayatus Subyan, muka suratnya 8. Bahagian ada kitab. Jadi ingat-ingat ambonya, kita nak muzakarah bab puasa lah. Walaupun ustaz-ustaz lain dah ada bagi tahu, mungkinan lebih daripada malam ni lah. Mudah-mudahan ada yang ingat dah, terlebih kuat lagi ingatan. Ada yang tak ingat lagi, menjadi ingat. Mudah-mudahan kita ada persediaan untuk kita nak menghadapi bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. 4 hari lagi. Kita tak berasa kedebar ke berasa hati kita lagu mana nak masuk bulan 8 tengah hari, bulan semaya banyak tengah malam. Dah. Kadang-kadang kita berasa nak puasa dah. Tak erok ni, panas-panas ni. Dah. Dia jadi apa hati. Nak puasa dah, tarawih pula 20 rakaat. Dah. Ada 8 rakaat. Ada hak 2 rakaat. Hak 2 tu mazhab sendiri. Jadi memerlukan kita kena buat persiapan, kena buat persediaan. Jangan kita kata masuk bulan Ramadan gitu je, habis-habis dengan gitu, anyuk dengan gitu. Mudah-mudahan masa kita, umur kita ini, kita boleh bagi dan boleh susun di dalam bulan yang barakah, bulan al-mubarak lah, bulan maghfirah,
bulan pengampunan, ialah bulan Ramadan. Jadi tak terlewat lagi lah 4 hari lagi ni kita boleh fikir dan boleh kita buat persediaan lagi. Dah aku nak buat gapo dalam bulan Ramadan nanti. Puasa tu hak wajib dah. Dah tak fikir pun kena puasa dah tengah hari. Semaya sunat tarawih tu hak disuruh dah. Bahagian kita ni walaupun tu imam tak suruh dah, hak untuk kita sendiri mudah-mudahan ada kehendak kita sendiri untuk kita nak cadang, nak buat persiapan di dalam bulan Ramadan nanti. Bukan kata anyu kalau tu imam tak buat sunat semaya sunat tasbih gak tak buat. Kalau tu imam tak suruh semaya dak sunat hajat dak buat. Jadi supaya budak-budak lah kita ni. Dak sedangkan kita ni dah beromo dah. Dah nak masuk dalam lubang kubur dah. Adat kata mudah-mudahan kita buat persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Ya kita duk minta sama Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa 4 hari lagi ni. Takut Allah Subhanahu wa taala ada juga hamba dia tidak sempat nak jumpa dengan bulan Ramadan, dengan maknanya mati sebelum 4 hari ni. Mudah-mudahan doa ni kata ulama doa panjang umur. Makna kita minta widah. Sempat dalam bulan Ramadan walaupun satu Ramadan sekalipun. Kerana bulan Ramadan ni amat-amat bertuah orang yang sempat duduk ataupun mengkecapi merasai dapat duduk dalam bulan Ramadan. Ni salah satu umur orang yang bertuah. Maka kita usaha salah satunya doa. Doa salah satu sebagaimana saat inilah. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatkanlah kami di dalam bulan Sya'ban. 4 hari lagi ni. Wa ballighna Ramadan. Berkatkanlah kami di dalam bulan Ramadan, makna sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat mengecapi di dalam bulan Ramadan dan kita dapat mengisi apa yang kita duduk dalam masa dalam bulan Ramadan. Kerana ada juga yang Nabi kata orang yang duduk dalam bulan Ramadan tapi tidak dapat maghfirah. Hak ni kita takut. Sedangkan dalam bulan Ramadan Allah Ta'ala buka seluah-luah pengampunan dia. Allah Ta'ala bukan nak suruh hamba dia tu taubat, nak suruh hamba dia tu tak ada dosa. Tetapi tiba-tiba ada juga satu golongan yang tak dapat maghfirah, tidak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kami minta berlindung daripada demikian itu golongan orang yang tidak dapat maghfirah. Kita minta jauh. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang didapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi persiapan kitanya salah satunya kita tengok dengar hadis Rasulullah. Salah satunya Rasulullah sabda tersebut di dalam kitab Bisyaratul Amili wa Nazaratul Ghafili. Tersebut di dalam kitab tu 4 golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ampun walaupun dia berada di dalam bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan tak kena kepada kita 4 golongan ni. Kalau kena pun jangan cepat-cepat kita istighfar dan kita baki. 4 golongan ini Allah Ta'ala tidak akan ada ampun, tidak akan ampun dosa dia. Salah satunya ialah manusia yang mengekali minum arak.
Manusia minum arak, sentiasa minum arak. Walaupun dia minum setahun sekali, tetapi dia tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Setahun sekali je dia minum arak, buat ubat. Dia kata nak buat ubat je, tetapi tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka dinamakan mengekali juga, walaupun dia tak minum hari-hari. Na'udzubillah. Kerana arak ini salah satunya Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat orang yang jual arak, orang yang minum arak, orang yang beli arak, dan orang yang mengadakan bahan-bahan arak dan sebagainya. Allah Ta'ala laknat. Maka minta jauhlah kita daripada golongan orang yang minum arak. Kita ni jauh. Arak-arak ni kalau kita mengaji, belajar ilmu fiqh, ialah benda yang cair lagi memabukkan, walaupun tidak ada di botol tu jenama kasbah ataupun jenama ada cak korok anjing ataupun ada cak korok di berbagai-bagai lah arak tu nama dia. Tetapi benda yang cair lagi memabukkan dinamakan arak. Seperti budak-budak sekarang ni, air ada daun ketung. Air ketung tu buat ubat tapi salah guna, dia capur-capur jadi pening. Seperti tuak masan. Orang kata tuak masan minum banyak tak ada mikir. Jadi semua itu arak. Ataupun dia capur dengan air-air yang ada asid, ada gas dan jadi mabuk, maka termasuk dalam kaedah benda cair lagi memabukkan, maka dinamakan arak. Sesiapa yang minum arak setitik, maka amal kebajikan dia tidak diterima oleh Allah Ta'ala 40 hari. Minta jauh daripada Allah Ta'ala, daripada benda-benda ini, minta dengan Allah. Jadi salah satu golongan yang Allah Ta'ala tidak dapat pengampunan, tak beri pengampunan dalam bulan Ramadan, walaupun dia duduk dalam bulan Ramadan, ialah orang yang mengekali minum arak. Minta jauh sangat-sangat daripada kita melakukan minum arak. Sebab itulah walaupun arak ini kita tengok menyebabkan diri kita sendiri saja, tidak menyebabkan kepada orang lain, tetapi bila rasa akal, dia boleh memusnahkan orang yang lain. Tersebut di dalam kitab Jauhar Mahud. Kita dah belajar dah, 2 orang ustaz dah baca kitab Jauhar Mahud masjid ni. Tersebut dalam cerita tu, iaitulah seorang laki-laki yang melakukan amal ibadat sangat kuat. Tiba-tiba dia tengok seorang abid ni, tengok ada lagi yang kuat daripadanya. Dia kuat buat amal ibadat pun, dia tak ingin nak berok, pergi berok. Tak ingin nak tidur, nak pergi boleh tidur. Tak ingin makan, boleh makan, dah makan. Tetapi dia tengok seorang laki-laki ni, tak tidur, tak makan, tak minum. Buat amal. Dia tanya, menyebabkan apa ni demo buat amal ibadat siapa ko tak tidur kuatnya buat amal? Dia kata, aku melakukan dosa besar. Bila aku melakukan dosa besar, aku taubat sungguh-sungguh dan aku tak ada nak makan, nak tidur, duk taubat. Kalau mu nak gak buat dosa besar, dia kata, dia tahu lah dosa besar apa. Salah satu bunuh orang. Maka seorang laki-laki saat ni, abid saat ni, tak boleh bunuh orang menyebabkan nyawa orang berdosa. Maka dia bagi pilihan, tak usah bunuh orang pun. Itulah berzina. Tak boleh menyebabkan hubungan dengan orang juga berzina ni, tak usah. Maka dia turun minum arak. Maka seorang abid ni mikir, minum arak ni tidak menyebabkan kepada orang. Dia seorang yang kalau mabuk seorang, dia pun terima, boleh minum arak. Pergi minum arak lah, mereka cerita pergi minum arak
dak orang yang tidak pernah minum arak ni pening. Dak mabuk pula. Bila mabuk mulalah dia dak digoda oleh wanita dan berzina. Hak dia tak sah saat ni berzina. Cuncanya akal tu jadi rosak minum arak pening. Bila berzina, bila dah sedar, dia tahu dia berzina malu, maka dia bunuh seorang perempuan saat ni. Dak asalnya tak sah bunuh orang. Jadi sebab minum arak tu, jadi kedua-dua pun dia melakukan kesalahan. Sebab itulah kita jangan cuba dan pesan kepada anak-anak kita, generasi yang terbawah ni, jangan sekali-kali cuba minum arak dan berkawan dengan berkawan orang yang baik, jangan berkawan dengan orang yang tak minum arak. Keduanya yang tidak dapat pengampunan daripada Allah Ta'ala walaupun dia duduk di dalam bulan maghfirah, bulan Ramadan, iaitulah orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa. Orang yang derhaka kepada mak ayah. Jadi kita ada lagi mak ayah, maka kita buatlah, khidmatlah kepada mereka. Mudah-mudahan kita ni termasuk golongan orang yang taat kepada ibu bapa kita. Derhaka kepada mak, walaupun mak marah, ayah marah, kita senyap saja, jangan lawan. Jangan menunjukkan kita ni derhaka kepada dia. Tak, memanglah dia mak, dia ayah, dia nak marah anak sebab kita anak. Dia ada dia marah lah, semoga dia anak dia lah, anak dia kita ni. Tetapi kita jangan lawan dan jangan melakukan perkara yang menyebabkan derhaka kepada kedua ibu bapa. Sentiasa kita doa semua, di dalam doa kita jangan tinggal. Salah satu doa yang dimakbul oleh Allah Ta'ala, doa dalam doa itu ada doa kedua ibu bapa. Jangan tinggallah. Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosa aku dan ampunilah dosa aku, wali walidayya, dan kedua ibu bapa aku, warhamhuma, dan kasihanilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana dia kasih kepada aku saghira, masa kecil dulu. Bayalah kita teringat, kita teringat masa kecil mak kita buat gapo kepada kita. Kita tahu menangis saja hingga ke dia tak cukup tidur. Nyamuk seka pun dia marah. Dia belum kita betul-betul. Kita menangis, nak gapo-gapo kita menangis. Kadang-kadang hak dia nak suap dalam mulut dah, maka dalam mulut dia dah, dia sanggup lagi tak makan, dia suap dalam mulut anak dia. Itu ibu bapa kita. Walaupun kita ni cerdik pada dia, kita ni dapat PhD ke dapat apa-apa CJ yang tinggi di sisi masyarakat, tetapi mak kita duduk di kampung saja, tak pandai baca, menoreh dan kerja kampung. Tapi kita nak bayar air susu setitik ibu kita dengan duit yang kita ada, tidak terbayar. Bapa lebih mahal lagi air susu mak kita itu. Jadi kita jangan berasa kita ni mewah, jangan berasa kita ni hebat disebabkan kita boleh hidup senang dengan dia jugalah. Maka tak boleh nak bubuh doa kepada ibu bapa dalam doa kita. Bukan berat, bukan rugi 10,000 pun. Tetapi anak yang kurang ingat kepada kedua ibu bapa, dia berdoa kadang-kadang tidak ingat kepada doa, berdoa kepada mak ayah dia. Maka mudah ya, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah dosa aku, wali walidayya, dan kedua ibu bapa aku, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau tak ingat tu ke apalah. Ada belajar dengan cucu dia ingat. Belajar dengan anak kita dia ingat. Dia belajar dengan ustazah sekolah pasti tu. Dah mesti kita ingat. Tetapi walaupun ingat, kadang-kadang
kita tak boleh nak bubuh juga dalam doa tu. Maka ingatlah. Jadi jangan derhaka kedua ibu bapa kita. Tengok kisah-kisah tersebut di dalam kitab Jauhar Mauhub juga. Seorang yang bernama Alqamah. Ya kita dah cerita dah dahulu. Alqamah ni seorang laki-laki yang warak. Semaya di belakang Rasulullah SAW. Alqamah. Tak seorang yang warak semaya di belakang Rasulullah SAW. Tetapi mati tidak boleh bertutur kalimah syahadah. Tak boleh nak kecek. Tak Rasulullah ajar pun tak boleh nak tutur. Disebabkan mak dia jadi sakit hati kepada dia, menyebabkan dia tu bila berkahwin dia mementingkan isterinya dan dia tidak cakna kepada mak dia. Jadi kita jagalah sekadar yang mampu kemampuan kita. Bila dak cerita Alqamah ni, mak dia dah nak marah, rekah ceritanya Alqamah nak wafat dah, nak mati dah. Maka tak boleh nak sebut kalimah la ilaha illallah. Sebab itulah kita kena beringat. Masa kita muda, mulut boleh bercakap lagi, cuba kita fikir. Berapa kali dah masa kita sehat tubuh badan ni boleh sebut isim Allah. Isim ni nama Allah. Kalimah-kalimah la ilaha illallah. Dak waktu kita sedap mana segar tubuh badan ni pun tak boleh nak sebut la ilaha illallah. Bayangkan waktu kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan tak khabar, dalam keadaan ada kepala ni pening. Kalau tidak ada pertolongan daripada Allah Ta'ala, lebih-lebih lagi. Waktu sehat pun tak boleh nak sebut. Waktu sakit tak ada pertolongan daripada Allah Ta'ala, tak boleh nak sebut. Seperti Alqamah, sahabat ajar la ilaha illallah. Habis sahabat Rasulullah pula ajar la ilaha illallah. Tak boleh. Rasulullah tanya, adakah ada seorang laki-laki ni Alqamah ni ada ibu? Sahabat kata ada ibu dia. Adakah tak? Dia suruh panggil ibu dia mari ke rumah Alqamah. Tak? Maka suruh sahabat pergi tanya, pergi panggil ibu. Tak? Ibu Alqamah kata aku tak akan pergi. Aku tak akan pergi walaupun Alqamah duduk dalam keadaan nazak. Maka sahabat kata ini perintah Rasulullah, perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terpaksalah ibu dia pergi. Bila perintah Rasulullah pergi, dah, ibu Alqamah, maaflah kepada Alqamah ni kerana Alqamah ni tak boleh nak bertutur la ilaha illallah. Tu kita takut. Ibu dia kata, hamba tak maaf ya Rasulullah, hamba tak maaf, hamba teringat dia buat pada hamba. Tak maaf duk ngak-ngak. Tak maaf. Maka Rasulullah ugu. Kalau tidak maaf ginilah, dia perintah kepada sahabat Sayyidina Abu Bakar, dak suruh pergi cari kayu api, dak letak di hadapan Alqamah dan di hadapan ibu Alqamah. Suruh cari kayu api, sebekas, dua bekas, tiga bekas. Dak maka ibu Alqamah kata, nak buat gapo kayu api ni? Dak Rasulullah kata nak bakar Alqamah. Nak bakar buat apa? Kalau dia mati tak boleh mengucap. Kalau dia mati pun dia tak boleh mengucap la ilaha illallah. Baik aku bakar selalu. Tak mati tak boleh mengucap, masuk neraka. Ibu buah dia pun terasa bila pingat api. Ketika itulah mak dia kata, badak teringat kepada Alqamah. Walaupun mak ni nak marah kepada anak dia, ada hati sanubari kecil dia kasih kepada anak. Belah menangis, ya Rasulullah. Sanggup Rasulullah nak bakar anak saya. Sanggup Rasulullah nak bakar. Amba kandung 9 bulan. Amba dak menyusu mandi dia. Sanggup Rasulullah nak bakar. Dia menangis. Maka Rasulullah kata, kalaulah dak kamu tak maaf aku bakar. Maka masa itu jugalah ibu Alqamah maaf kepada dia. Nak wayaknya kita ni jangan lawan ibu kita. Walaupun dia marah maki hamun kepada kita,
kita anggap dia ibu kita, maka dia marahlah tak, kerana kita ni anak dia. Tapi jangan kita tak lawan dia. Jadi orang yang derhaka kepada mak ayah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampun walaupun dia berada di dalam bulan maghfirah, bulan pengampunan adalah bulan Ramadan. Yang ketiga iaitulah golongan yang memutuskan silaturahim. Tu. Jadi kita tiliklah diri kita masing-masing. Hamba tilik diri hamba, adik kakak tilik diri kakak. Selama kita duduk ni, selama umur kita ni berpuluh-puluh tahun dah, adakah kita memutuskan silaturahim dengan adik-beradik kita? Tak, maka baiklah, tak, jagalah sebelum kita masuk bulan Ramadan. Bersih, tidak ada sakut paut dengan manusia yang lain. Ni payah ni. Tak, walaupun lepas semaya tak tinggal, ada juga tak bercakap dengan orang. Payah. Walaupun tak, apa lagi? Pergi Mekah tiap-tiap hari, ada yang tidak ada. Ada balah dengan orang. Yang balah dengan orang. Dan yang keempatnya musyahin. Rasulullah sabda musyahin. Maka sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa itu musyahin?" Maka Rasulullah jawab, orang yang tidak bercakap, dia berbalah, berkelahi selama 3 hari berturut-turut tidak bercakap, maka dinamakan orang ni musyahin, maka tidak diampun juga di dalam bulan Ramadan. Maka keempat ini minta jauh tak kita daripada 4 golongan ni. Mudah-mudahan kita ni tidak ada 4 golongan ni, di dalam 4 golongan ni. Mudah-mudahan kita masuk dalam bulan Ramadan, kita dapat melakukan amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Tu hak kita kena jaga. Dan persiapan lagi, iaitulah kita kena tahu perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang membatalkan pahala puasa. Kadang-kadang kita jaga juga perkara yang membatalkan pahala puasa, perkara yang membatalkan puasa, tapi tidak jaga perkara yang membatalkan pahala puasa. Bagaimana Rasul sabda, ramai umat akhir zaman yang berpuasa, tapi hak dapatnya lapar dan dahaga. Minal ju' wal ataf, lapar dengan dahaga saja hak boleh. Maka kita nak jaga hak ni juga. Tak. Walaupun kita tahan lapar, tapi pahala tidak dibatalkan oleh Allah Ta'ala. Orang panggil pahala ada. Bukan kata pahala puasa tu dibatalkan. Jadi perkara yang membatalkan pahala puasa, tak tahulah. Salah satunya dusta. Tersebut dalam kitab 5 perkara. Dusta ni pelawak, kecek pelawak. Jadi kalau lah kita duduk atas dunia na, berada di dalam bulan Ramadan nanti, ajar hamba sendiri dan adik kakak semua, jangan cakap pelawak. Bohong tak apa, pelawak tak boleh, sama je. Pelawak, bohong, tu sama saja. Jadi payah tu, kecek sepuama muda. Tak, kadang-kadang kita kebiasaan dah pelawak kepada anak, tak, dusta pada ibu, kepada orang puan, pada jiran setangga, dalam telefon, payah. Jadi walhasilnya waktu berpuasa ni kita isi mulut kita tu jangan cakap banyak. Bukan kata tak secakap temu orang masa, tak, tengok keadaan kita, jaga diri kita. Patulah kata ulama, uzlah ni ada 2. Bila kita tahu demo kena uzlah, jangan nampak uzlah pergi bukit tu. Uzlah ni mengasingkan diri kita. Tak, tu para wali tu naik dalam gua tak sempat bercakap dengan orang. Uzlah tahap kita ni uzlah orang awam.
Tengoklah keadaan. Dak masa jemaah kena bersama. Metakat nak uzlah mengaji kitab tasawuf kena uzlah duduk dalam bilik sama. Tak boleh. Bila jemaah kena bersama, ada mesyuarat kena bersama, dak ada kecek kira gotong royong kena bersama. Pas lebih daripada hak kena bersama dengan masyarakat, kita isi diri kita, jangan banyak ngadak bercakap. Batu bila kita tidak bercakap, banyak kita isi baca Quran, isi percakapan kita berselawat, isi percakapan kita dengan berzikir kepada Allah Ta'ala dalam bulan Ramadan. InsyaAllah dah kita pakak-pakak buat dah. Pakak-pakak buat. Itu perkara yang membatalkan pahala puasa, dusta. Dah. Jadi maknanya kita susun masa kita, program kita, aktiviti kita harian, salah satunya nak suruh kita duduk dalam ibadat semua. Salah satu ikatan bagi kita mentauhid ataupun kita pegang sungguh-sungguh sembahyang 5 waktu sehari semalam berjemaah. Nah, sebagai ikat kita nak pergi jalan jauh, kawan tak leh ni sikat dah masa ni. Sebab apa? Nak sembahyang jemaah. Tak leh lah, dia bagi kat lalai. Biar berasa sayang dak dalam hati tinggal satu jemaah dalam bulan Ramadan. Ya, jangan berasa perasaan tak apa hanya 10 bulan biasa. Jangan. Ya, kita berasa sayang walaupun kita kata aku tak tinggal dalam bulan Ramadan berjemaah. Ngada juga keuzuran dak dalam sebulan, tapi hati kita tak tinggal. Tak apa dah. Tak, bila adalah hati kita tak tinggal, insya-Allah adalah usaha kita dak kita jaga waktu dan masa kita tu. Itulah orang yang hebat sungguh. Bukan orang kedai bar ni tak nak tapau orang je. Dak ajak gocoh ya. Hebat sungguh jaga waktu sembahyang berjemaah. Insya-Allah dak. Bila jaga banyak kegunaan. Lepas pada jemaah ada imam baca fadilat-fadilat, ada jemaah baca kelebihan, boleh dengar. Ada jemaah tadarus, boleh baca Quran sekali. Itu sebagai ikatan kita dalam bulan Ramadan nanti. Tak banyaklah berdusta. Dan keduanya mengupak orang tu batal pahala puasa juga. Puasa tak batal, pahala tu batal. Kat kita puasa nak pahala. Nak kepada pahala. Jadi mengupak pun kena jaga. Petai-petai buah duduk dengan kawan-kawan, ngupak orang. Tak boleh. Kita mengaji dah dalam kitab tasawuf tu. Gapo mengupak zikru akhaka bima yakrahu, menyebut akan saudara engkau dengan barang dia benci, walau bihaqq, walaupun benda hak kita sebut tu ada pada dia sebenar. Kita royak benda tu benda sebenar di dia, tapi bila dengar dia, didengar pada dia, dia marah. Maka panggil mengupak. Payah juga tu. Tak. Tak. Kita kata mau kata hak sungguh tak ngupak, hak itulah mengupaknya. Payah juga tu. Jadi pada kenderaan dia tak leh juga, pada pakaian dia tak leh juga, pada halaman rumah dia tak leh juga. Baraklah kitanya. Tapi bila mengaji, mudah-mudahan kita jaga. Dan ketiganya mengadu orang, pelaga orang tak boleh juga. Pelaga orang suruh balah gini, tak boleh batal pahala. Dan keempatnya bersumpah yang dusta. Dia nak oyak dia benar ni, dia bersumpah lah gini. Dia tu berdusta. Dan kelima, melihat perempuan yang ajnabi. Melihat tu dengan syahwat. Ni payah sikit tak? Tak baca habislah, jangan tak baca habis. Melihat perempuan yang ajnabi. Melihat tu dengan syahwat, dengan keinginan. Jadi ni memerlukan iman yang kuat. Tak, kalau iman tak kuat, nak pergi beli cendol ya, habis dengan pahala-pahala dosa kita. Tak. Di pasar Ramadan tengok hak tu congek, hak ni congek.
Takutnya pahala patah puasa. Jadi memerlukan iman yang kuat. Tengok pun tidak membawa kepada syahwat, naik syahwat dan sebagainya. Ini payah cakap sepuama mudah. Ini memerlukan kita mendalamkan iman kita. Tengok pun kita tengok tidak sebagaimana tengok dengan syahwat. Jadi memandang perempuan yang ajnabi yang sah kahwin, sah nikah, itu perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Tak perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Maka niat puasanya kita sudah tahu belaka dah. Kurang-kurangnya nawaitu sauma ghadin an adai farda syahri fardi Ramadan hadhihi sanati lillahi taala. Ataupun sahaja aku puasa esok hari bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Taala. Tapi di awal-awal Ramadan, malam Ramadan tu disunatkan kita ini sebagai peringatan. Hak ingat dah, hak tak ingat menjadi ingat. Hak tahu dah. Dah. Awal tu disunatkan kita niat ikut taklid Imam Malik. Dah. Jangan tukar kalau niat puasa Imam Malik, kalau bayar peterus taklid Imam Hanafi. Imam Malik sunat kita niat taklid orang panggil ikut Imam Malik awal-awal Ramadan tu. Sahaja aku puasa sebulan. Tahun ini bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Taala. Mengikut mazhab Imam Malik. Niat gitu. Sebulan. Lepas tu malam yang kedua pula niatlah pula bagi mazhab kita. Niat saja aku puasa esok hari dalam bulan Ramadan. Niat mudah ya. Ni takut tukar niat saja aku puasa esok hari 2 rakaat kerana Allah Taala. Tukar. Ada rakaat juga beratlah. Jadi niat kadang-kadang tukar. Dah waktu niat masa mana? Kita duk ajar budak dulu waktu sahur. Waktu niatnya bila masuk malam maghrib maka dibolehkan niat. Bahkan kata setengah ulama dalam duk semaya pun kata setengah ulama kita teringat aku tak niat lagi puasa, boleh memadai niat dalam sembahyang. Itu kata qala ba'dul ulama, setengah ulama. Jadi sebelum subuh niatlah masa mana pun asal di dalam waktu di dalam malam. Waktu malam niat. Sekiranya kita ni terlupa di akhir Ramadan, 25 Ramadan ataupun 29 Ramadan, kita terlupa dengan sebab kerja kita ke, kalau bagi orang puan duk jahit baju, duk buat kuih hingga terlupa nak niat malam tu. Maka terpakai dengan kita niat yang sebulan tu. Jadi hak kita niat sebulan. Dah esok ke tu kata aku duk sibuk buat kuih, tak niat semalam. Aku duk sibuk buat kerja, tak niat semalam puasa. Maka terpakai jadi hak sebulan tu. Hak kita niat awal, niat Imam Malik tu. Jadi sunatlah. Bagi persiapan kita niat gitu. Awal Ramadan. Awal Ramadan niat gitu. Itulah salah satunya. Jadi salah satunya persiapan atau persediaan kita tu di dalam bulan Ramadan. Buatlah gapo-gapo yang baik dan apa-apa yang tidak bercanggah dengan agama yang dilarang oleh Allah Taala, buatlah. Tak je kita ngaji hadis banyak-banyak. Setakat itulah. Mohon minta maaf apa yang baik itu daripada Allah Taala, yang tak baik yang lemah itu daripada mu sendiri. Jadi kita pakat baikilah apa-apa kelemahan yang ada pada kita. Jadi hamba nak minta maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki sekiranya ada kesalahan, ucapan yang menyebabkan sakit, ada serah hati dan sebagainya. Dan sekiranya adik kakak ada buat salah kepada hamba maaf daripada hujung kaki, hujung rambut sampai hujung kaki. Tak ada, setakutnya ada. Buat salah kepada hamba minta maaf. Hamba maaf. Dan mudah-mudahan kita kembali di akhirat nanti tidak sakut dengan siapa-siapa, terus kepada Allah Ta'ala. Jadi sama berpuasa bulan Ramadan,
Dan insya-Allah panjang umur hamba, panjang umur adik kakak, kita akan berjumpa pula di lepas pada bulan Ramadan insya-Allah lah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri dinik wa tahhir a'dha'ana binuri 'afwika wa yassir umurana ya Allah binuri rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin.